Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saudara, inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Dan ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Tetapi, apa yang dimaksudkan dengan inovasi sosial dan bagaimana inisiatif ini memberi manfaat kepada masyarakat? Inovasi sosial jayakan perubahan, topik yang akan kita bawakan dalam Ringgit BIS seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama BIS Malaysia, edisi Rabu 23 Ogos 2023. Baik, sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Dimulakan dengan perkembangan ini. MITI kini sedang memuktamadkan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Kerangka dasar komprehensif merangkumi misi, keutamaan dan pelan tindakan dalam transformasi sektor perkilangan Malaysia. Ia merupakan usaha untuk meningkatkan kedudukan industri Malaysia di dalam rantaian nilai global. Inisiatif ini bagi mentransformasikan sektor perindustrian untuk membantu Malaysia mencapai kepelbagaian ekonomi yang lebih tinggi, pendigitalan atau automasi secara agresif dan ekonomi yang lebih saksama serta inklusif. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC meraih pelaburan komited bernilai RM5.6 bilion ke negeri Pahang setakat akhir Julai lalu. Ia melibatkan pelaburan dalam sektor pelancongan, perkhidmatan, pembuatan, minyak, gas dan petrokimia OGP serta perniagaan tani. ECERDC menerusi kenyataan memaklumkan 64% daripadanya merupakan pelaburan langsung domestik DDI, manakala 36% membabitkan pelaburan langsung asing FDI dari Singapura, China dan Kanada. Baik, saudara, seterusnya beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia dibuka lebih rendah pada awal dagangan Rabu seiring dengan prestasi pendasar pasaran tunai. Untuk itu, kita tinjau prestasi pasaran sehingga sesi dagangan tengah hari tadi yang disediakan oleh PMB Investment. Ini sudah tiba masanya prinsip-prinsip rukun negara kita angkat dan kita tekankan semula dalam kalangan kita semua, rakyat Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
Dengan tekad dan semangat perpaduan, mari bersama kita penuhi impian. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2023. Kembali dalam Biz Malaysia. Baik saudara, seperti biasa setiap Rabu kami akan bawakan kepada anda segmen Ringgit Biz untuk sama-sama kita lihat semula pengurusan terbaik kewangan peribadi dan topik-topik yang menyentuh nilai ringgit anda. Topik yang akan kami bawakan untuk hari ini adalah inovasi sosial jayakan perubahan. Tapi sebelum itu, kita ikuti dahulu apa kata anda untuk topik perbincangan pada petang ini. Inovasi sosial ini lebih fokus kepada idea-idea baharu yang inovatif, model dan perkhidmatan yang mampu memenuhi kepentingan sosial yang lebih efektif serta mengutamakan penglibatan masyarakat untuk kelestarian negara pada masa hadapan. Pada dasarnya, inovasi sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan bukan sahaja kepada individu tetapi masyarakat serta ianya boleh menyumbang kepada kelestarian alam. Di IKM Bintulu, kami ada menyediakan perkhidmatan membekal ais cube bagi menangani masalah kehabisan ais pada waktu pagi di Dewan Makan. Pembekalan cube ais ini diuruskan sepenuhnya oleh para pelajar melalui program Metomiti. Program ini telah memupuk nilai keusahawanan di kalangan para pelajar. Di samping itu, urusan perniagaan ini bukan sahaja dapat menangani masalah ini, tetapi mampu menjana pendapatan kepada kami sebagai seorang pelajar. Inovasi sosial adalah inovasi yang berasaskan kepada produk ataupun perkhidmatan bagi memenuhi keperluan sesuatu komuniti. Ia boleh menjana pendapatan. Yang paling penting, ia mampu milik. Seterusnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terutamanya golongan B40. Sebagai contoh, seorang inovator menghasilkan satu produk yang bermanfaat kepada masyarakat, yang mana produk yang dihasilkan dapat menjana pendapatan, seterusnya turut menjana kekayaan bagi sesuatu komuniti. Baik, itu kata mereka tentang topik yang kita bawakan pada petang ini. Baik, saudara, ketidaktentuan ekonomi dunia menjadikan inovasi sosial semakin penting dalam merangsang pasaran sosial yang lebih dinamik, inklusif dan mampan. Inovasi sosial ini mampu untuk mengurangkan jurang ketidaksamaan dalam ekonomi bandar dan desa selain dapat mengetengahkan inovasi tradisional sebagai satu punca ekonomi yang berdaya saing. Inovasi sosial jayakan perubahan, topik akan kita bincangkan bersama dengan tetamu undangan yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Aida Jumahat, Dekan Penyelidikan dan Inovasi Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Akmal. Baik, Prof. Sihat, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih Akmal di atas jemputan. Begitu juga jayakan program ini. Dengan kami juga terima kasih kerana Prof sudi untuk memenuhi undangan daripada Biz Malaysia untuk kita bincangkan topik berkenaan dengan inovasi. Baik, Prof, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi tentang inovasi sosial ini, kita tahu inovasi adalah satu projek ataupun penghasilan penambahbaikan daripada satu perkara ataupun satu projek kepada projek yang sama tapi ditambah baik. Tapi apa pula yang dikatakan sebagai inovasi sosial ini pula, Prof? Mungkin Prof boleh kongsikan sikit. Ya, Akmal. Sekiranya kita lihat tadi, inovasi itu sendiri adalah untuk menambah baik produk ataupun perkhidmatan. Kedua-dua sekali, produk ataupun perkhidmatan melalui cetusan idea-idea yang bernas, yang bernas, yang mempunyai kita panggil kualiti yang tinggi, ya, kreatif ataupun inovatif. So daripada cetusan-cetusan idea ini, idea-idea bernas ini, so bagaimanakah menggunakan produk atau perkhidmatan ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Apakah masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Yang pertama sekali adalah untuk memenuhi keperluan komuniti ataupun menjana pendapatan ataupun
mampu milik ya untuk produk ataupun inovasi tersebut. So tujuannya inovasi sosial ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara general, untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Itulah tujuannya inovasi sosial, Akmal. Baik, itu dia, kita jelas sebenarnya kalau projek inovasi itu mungkin kita nak meningkatkan ataupun menambah baik projek kepada organisasi ataupun kepada individu, tetapi ya, sosial dia lebih kepada bagaimana impaknya kepada masyarakat. Betul, Prof? Ya, betul. Macam manakah produk atau perkhidmatan tadi dapat digunakan oleh masyarakat, dapat menyelesaikan masalah masyarakat, terutamanya ekonomi masyarakat. Betul. Dia kalau kita tengok ni sebenarnya, kalau kita cerita pasal ekonomi sekarang ni kan, dengan masyarakat dengan kos hidup dan juga jurang pendapatan yang sangat melebar ataupun semakin melebar. Jadi ini perlu kita lakukan, inovasi sosial perlu kita laksanakan kepada mereka. Jadi itu nak tanya ni, Prof, apa pentingnya ataupun kenapa kena ada inovasi sosial ini dan juga pentingnya kepada ekonomi masyarakat dan juga seterusnya kepada ekonomi negara, Prof? Ya, Akmal. Sebenarnya inovasi sosial ini merupakan satu medium untuk mengubah ataupun merubah ekonomi ataupun pendapatan masyarakat. So, dia dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, ia dapat mengurangkan, yang penting sekali, ia dapat mengurangkan kos perbelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh masyarakat. Dari situ, bila kurangnya kos perbelanjaan yang terpaksa ditanggung, maka kualiti hidup itu akan menjadi meningkat dan automatically ekonomi itu akan meningkat, ekonomi masyarakat dan juga ekonomi negara. Itu secara generalnya, Akmal. Baik, itu rantaian dia. Kalau ekonomi individu itu telah pun ditingkatkan, dia akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara juga. Ya, betul, kerana kebolehan untuk membeli dan nilai wang ataupun nilai wang simpanan yang ada pada masyarakat tersebut bertambah baik. Jadi baik, itu dia. Jadi kalau kita nak tahu juga, Prof, apa faktor yang mendorong kepada terjadinya atau penghasilannya inovasi sosial ini, Prof? Sebenarnya faktor-faktor utama, Akmal, yang mendorong kepada penghasilan inovasi sosial ini adalah kehendak masyarakat, mengikut kepada kehendak semasa, iaitu mengikut kepada perubahan teknologi. Sebenarnya perubahan teknologi ini ianya dapat dilihat berkait dengan revolusi yang kita panggil sebagai revolusi industri. Kalau pada zaman dahulu, Akmal, masa tahun 80-an, perubahan dari segi menjalankan ataupun menghasilkan produk secara manual, membuat dengan tangan secara manual, secara mekanikal. Kemudian dengan perubahan industri ini, pada masa tersebut menggunakan teknologi warp ataupun dah ada mesin yang wujud pada masa tersebut, peralihan industri itu, maka pengeluaran tu dapat ditingkatkan. Kemudian bila wujudnya tenaga elektrik, revolusi industri kepada tenaga elektrik, pengeluaran itu makin dapat ditingkatkan lagi dan makin lagi ekonomi itu terjana. Sehinggalah sekarang ni kalau kita lihat daripada revolusi penggunaan komputer, kepada penggunaan internet dan penggunaan IoT atau kita panggil Internet of Things pada masa ini, ianya makin lagi dapat meningkatkan produktiviti, pada masa yang sama dia meningkatkan ekonomi negara. Baik. So selain daripada juga, Akmal, selain daripada kehendak ataupun kehendak masyarakat mengikut perubahan teknologi, perkara yang paling asas adalah faktor yang mendorong berkaitan dengan keperluan asas. Keperluan asas masyarakat. Bila kita cakap keperluan asas masyarakat, ianya berkait dengan pemilikan rumah ataupun tempat tinggal. Itu yang paling utama sekali. Tempat tinggal, kemudian yang paling utama juga makanan kita. Betul, makanan, itu paling utama, pakaian. Faktor yang mendorong inovasi sosial juga adalah apa lagi, Akmal, yang paling penting?
keperluan dan juga kehendak. Electricity. Betul. Ya, electricity itu juga penting, ya. Jadi macam manakah inovasi sosial itu sebenarnya dapat membantu di dalam menyediakan makanan contohnya pada kos yang lebih rendah, dengan kualiti yang lebih baik, pakaian contohnya dengan kualiti yang lebih baik. Jadi inilah yang diperlukan inovasi sosial tadi, Akmal. Selain daripada itu, keperluan juga kita lihat kepada keperluan pendidikan. Baik. Keperluan keperluan kita pekerjaan. Pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan yang lebih mudah ataupun lebih banyak yang bersesuaian dengan degree ataupun bersesuaian dengan pencapaian yang ada. And then keperluan juga terhadap tahap pendidikan. Baik. Ya, tahap pendidikan dan pendidikan dan juga kesihatan, ya. Di samping daripada itu, faktor yang mendorong juga adalah daripada dasar kerajaan itu sendiri, di mana untuk inovasi di Malaysia kita ditetapkan oleh Kementerian Sains dan Teknologi. Ya, betul. So itu semua adalah faktor-faktor yang mendorong kepada inovasi sosial ni untuk bergerak dengan begitu cepat. Baik, jadi itu kalau kita lihat sebenarnya inovasi sosial ini memang sangat penting untuk kita adakan dan juga untuk kita hasilkan kerana ia boleh meningkatkan ekonomi diri, ekonomi individu, seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Kita nak tahu juga Prof, berkenaan dengan contoh seperti mana kita bincangkan tadi, kita nak tahu juga apa sebenarnya contoh inovasi sosial yang memberi impak besar kepada masyarakat dan juga kepada negara ni. Nah, kalau kita lihat, Akmal, contoh yang impak yang paling besar sekali pada zaman ni, kita nak kata kalau kita relatekan, kita kaitkan, ya, dengan keadaan pandemik COVID-19 dulu ataupun keadaan yang sekarang ni, kita tengok dari segi inovasi perkhidmatan, berasaskan, kita tengok perkhidmatan sekarang berasaskan kepada komputer, pendigitalan, berdasarkan kepada IT ataupun yang paling utamanya adalah cashless tadi, perkataan cashless tanpa menggunakan wang tunai. Jadi kebanyakan transaksi perbankan adalah secara online. Jadi inovasi sosial ini dapat membantu masyarakat, memudahkan aktiviti harian masyarakat, terutamanya dia tak perlu lagi beratur di pejabat pos untuk bayar bil-bil elektrik. Kalau kita, Akmal, sibuk dengan aktiviti harian kan, jadi tak ada masa untuk memasak contohnya kan. Jadi salah satu alternatifnya kita menggunakan perkhidmatan tadi secara online untuk order je, so kita bolehlah. Jadi jadi masyarakat mempunyai kelebihan di situ, mempunyai kualiti masa, kita panggil. Kualiti masa yang lebih baik untuk meningkatkan produktiviti kerja, kualiti bersama keluarga ataupun kualiti bersama masyarakat. So itu merupakan impak inovasi sosial yang paling besar, iaitu melalui perkhidmatan. Dan kita tahu, Akmal, bahawanya perkhidmatan ini, industri perkhidmatan ataupun sektor perkhidmatan ini merupakan penyumbang ekonomi yang terbesar di negara kita. Sebanyak 68% penyumbang terbesar dalam industri. Jadinya secara generalnya, secara umumnya, ianya inovasi sosial ini yang berdasar kepada perkhidmatan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu yang paling important sekali. Dari segi perkhidmatan, kita nak tahu juga nanti impak dari segi mungkin sektor yang lain juga, Prof. Tapi kita nak bertirak seketika. Kita akan kembali selepas ini, Prof, boleh? Boleh. Baik, jadi untuk anda semua teruskan kesetiaan bersama kami di BIS Malaysia. Berehat seketika, kembali selepas ini. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Bagi mendukung peluang keusahawanan, program latihan dan pembiayaan akan dipergiatkan, terutama masuk wanita dan belia.
Sukacita diumumkan kerajaan akan menambah lagi peruntukan RM400 juta untuk pinjaman mikro di bawah agensi termasuk SME Corp, Tekun, Mara dan Teraju. Baik, kembali dalam Bilis Malaysia, kita masih lagi bersama dengan tamu undangan di studio, Profesor Teologis Dr. Aida Jumahat, Dekan Pendidikan dan Inovasi Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam yang membincangkan tentang inovasi sosial jayakan perubahan. Baik Prof, tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan sektor perkhidmatan itu impaknya. Mungkin sektor-sektor lain juga ada impaknya dengan penghasilan inovasi sosial ini. Macam kita bincang tadi dari sudut sektor pertaniannya, pelbagai lagi. Mungkin Prof boleh kongsikan. Baik. So contoh inovasi sosial yang memberikan impak yang tinggi juga ya di dalam sektor pembuatan kita panggil. Apa yang paling penting pada masyarakat, Akmal? Yang paling penting adalah untuk mendapatkan produk-produk dengan harga yang murah. Dengan harga yang lebih murah. Tapi kualiti. Ya betul, kualiti yang terjaga, kualiti yang tinggi. Maka untuk menghasilkan produk-produk yang lebih murah, kita perlu memikirkan contohnya inovasi dari segi bahan, mendapatkan bahan-bahan yang lebih murah ataupun berasaskan kepada produk semula jadi. Jadi di sini dapat mengurangkan kos pembelian bahan dan juga dapat meningkatkan mutu produk tersebut. Tapi ianya perlu melalui R&D atau kita panggil penyelidikan yang begitu mendalam juga. Baik, sewajarnya untuk memastikan mutu bersesuaian dengan kos yang rendah tadi. Okey. So dan juga inovasi sosial yang memberi impak dari sektor kita panggil sektor pertanian contohnya. Apakah inovasi sosial yang memberikan impak yang besar? Inovasi berkaitan dengan penggunaan drone. Contohnya dalam pertanian ataupun penggunaan IoT di dalam pertanian. Kita pergi pada penggunaan drone. Bagi penggunaan drone ini dari sudut pertanian, kalau zaman dulu kita tengok contohnya untuk pengeluaran padi contohnya untuk pengeluaran atau pertanian padi. So kalau zaman dulu menggunakan tenaga manusia yang ditabur macam tu kan. Tanam menggunakan tenaga. Jadinya tulang pat kerat. Selepas tu kita dah berubah kepada menggunakan mesin. Jadi bila menggunakan mesin and then meracun menggunakan mesin mengawal kita panggil serangga perosak dan juga untuk membaja nak mempercepatkan pertumbuhan penghasilan produksi itu. So berubah dari mesin kan. Dan sekarang ni berubah dengan mengikut teknologi IT tadi dengan menggunakan teknologi drone di mana kawalan daripada jarak jauh Akmal untuk tabur baja ataupun kawalan racun berosak dengan menggunakan kawalan jarak jauh sahaja. Betul. Itu dah jimat masa, jimat tenaga. Ya, betul. Mungkin juga jimat kosnya. Jimat kos dan juga dan yang paling penting sekali adalah untuk penghasilan yang padi yang berganda, yang banyak. Dan inovasi juga mungkin meliputi itu saja. Mungkin inovasi yang kita perlu fikirkan adalah penanaman melebihi daripada 2 kali. Jadi penyelidikan berkaitan dengan benih padi itu sendiri adalah sangat penting. Jadi inovasi itu bukan sahaja kita melihat dari segi teknologi tadi. Inovasi juga kita melihat daripada benih padi tadi. Macam mana nak menghasilkan benih padi yang boleh tumbuh dengan cepat, yang boleh menanam 3 kali setahun, jadi produksi lebih banyak, mensejahterakan penanam padi, ekonomi masyarakat. Tapi tidak ditinggalkan dengan kualitinya. Betul, Prof? Ya, betul. Kualiti itu masalahnya. Dan juga penggunaan IoT dalam pertanian itu juga penting di dalam meningkatkan pengeluaran. Contohnya contohnya penanaman cendawan contohnya.
cendawan. Bagaimanakah inovasi menggunakan IoT ni dapat meningkatkan hasil cendawan tadi? Cendawan, saya suka cendawan. Sedap. Sedap. Okey. So bagaimanakah untuk menambahkan dia punya produktiviti tu? Kita tahu kita tahu cendawan ini sangat manja. Sangat sensitif. Sangat sensitif. Betul. Ianya memerlukan pengawalan yang sangat teliti. Betul. Jadi dengan menggunakan sistem IoT daripada jarak jauh, kita boleh kawal berapakah intensiti cahaya, engineering lah sikit. Okey, berapakah intensiti cahaya ataupun UV yang diperlukan oleh cendawan tadi. Okey, oleh tanaman tadilah, tanaman atau cendawan tu nak membesar. Okey, pengawalan dari segi kelembapan contohnya, suhu, itu semua perlu dikawal. Jadi kalau memerlukan tenaga manusia sahaja, ya. Dia kadang-kadang tak accurate orang kata. Tapi kalau misalnya melalui IoT ni semuanya telah pun disetkan. Ya. Betul. And then masa, tenaga kerja dapat dijimatkan. Tenaga kerja mungkin kawalan jarak jauh, okey, suhu dah tinggi, okey, kita kurangkan sikit. So dengan cara yang begini, production tu ataupun hasil tu, hasil itu dapat diganda-gandakan lagi. Jadi ini mensejahterakan rakyat. Jadi inovasi itu dapat mensejahterakan rakyat. Baik, cantik Prof. Kalau kita tengok pula kalau dari segi perkhidmatan ataupun kerja, peluang pekerjaan. Jadi bagaimana agaknya inovasi sosial ini memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat umum secara ringkasnya, sebab masa yang kita ada pun tak banyaknya Prof. Kita lebih kurang ada dalam seminit saja Prof. Peluang pekerjaan yang boleh diberikan, dihasilkan melalui sektor perkhidmatan. Terdapat dua yang kita bincangkan tadi. Nama sektor perkhidmatan, yang satu lagi sektor produk. Kita dah nampak daripada tadi, kalau sektor perkhidmatan itu dengan menjalankan, kita panggil perbankan secara online dan sebagainya, ataupun order makanan secara online, dia memberikan peluang pekerjaan yang terlalu banyak. Dia mengikut rantaian perkhidmatan tu, daripada pemandu Grab itu sendiri contohnya dalam sektor penghantaran makanan ataupun barangan. Pemandu Grab itu sendiri mendapat pekerjaan, ya. Kemudian katakan Grab tu menggunakan kenderaan ataupun menggunakan motor dan sebagainya. Jadi industri pembuatan ataupun pengangkutan itu menjadi lebih baik. Kemudian IT itu sendiri, sebab nak order makanan tadi menggunakan sistem IT. Yang mereka boleh membuat sistem itu. Ya, betul. Jadinya pembangunan dari segi IT ataupun aplikasi, dari segi peluang pekerjaan rantaian untuk itu rantaian keseluruhan itu. Baik. Jadi Prof, kalau mungkin inisiatif yang dilaksanakan oleh UiTM kan tentang pertandingan inovasi yang diberikan, mungkin ringkasnya secara mungkin 3 perusahaan saja, inisiatif yang dilaksanakan oleh UiTM. UiTM menjalankan inisiatif untuk meningkatkan mutu penyelidikan dengan memperkenalkan hasil-hasil inovasi melalui pertandingan. Contohnya kita akan mengadakan pertandingan international invention competition in engineering and technology pada bulan September, iaitu 5 dan 6 September ini. Baik, itu dia. Jadi kita harapkan agar semua yang masuk tu boleh memberikan impak yang terbaik kepada inovasi. Baik. Terima kasih Prof. Masa kita ada setakat ini saja. Mungkin kita akan jemput lagi Prof nanti suatu hari. InsyaAllah. InsyaAllah saya bersedia. Terima kasih kepada Profesor Teknologi Dr. Aida Jumahat, Dekan Pendidikan dan Inovasi, Kolej Pengajian Kelanjutan UiTM Shah Alam, untuk perkongsian yang diberikan untuk tadi. Dan Digitbiz berakhir di sini untuk edisi 23 Ogos 2023. Program Pastikan Sahih menyusul selepas ini. Saya Akmal Hafiz Ruslan, Malaysia Madani, Pekat Perpaduan Penuhi Harapan.